Okey, salam sejahtera. Saya akan menyimak karangan daripada Gusonika. Malaysia merupakan salah satu hub pendidikan yang tersohor di dunia. Infrastruktur yang lengkap serta canggih dalam bidang pendidikan membolehkan tanah kita menepati ciri-ciri negara maju pada 2030. Pembangunan Malaysia sebagai satu hub pendidikan juga selaras dengan wawasan kemakmuran 2030, iaitu melahirkan golongan yang berpendidikan tinggi. Kemasyhuran, salah eja. MASYHUR. Okey, MASYHUR ya. Cikgu nak beritahu pelajar, murid-murid jangan buat kesilapan seperti ini. Kemasyhuran negara kita dalam bidang pendidikan telah menarik perhatian pelajar dari seluruh pelosok dunia untuk melanjutkan pelajaran mereka di sini. Jumlah kedatangan mereka juga meningkat secara mendadak dari tahun ke tahun. Contohnya, pelajar dari kita gunakan sebagai contohnya. Okey. Mulai hari ini jangan buat kesilapan. Sebagai contohnya, pelajar dari Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam dan Afrika memilih Malaysia sebagai pilihan utama mereka. Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menarik minat pelajar untuk belajar di Malaysia? Antara faktor yang menyebabkan kedatangan pelajar asing ke Malaysia ialah keadaan politik yang stabil di negara kita berbanding dengan negara-negara serantau. Malaysia adalah sebuah negara yang aman, damai serta tenteram. Kita jarang mengalami masalah rusuhan berkaitan dengan politik maupun isu perkauman seperti negara Thailand yang kerap mengalami masalah ini. Aktiviti protes dan anti kerajaan juga jarang berlaku jika dibandingkan dengan negara seperti Indonesia. Rakyat Malaysia lebih memahami dan bertolak ansur dengan keadaan yang berlaku. Dengan keadaan saja. Sebab kita tak boleh menggandakan perkataan keadaan. Yang berlaku kerana berlaku yang mewujudkan suasana yang aman dan bebas daripada segala protes maupun rusuhan. Contoh rusuhan yang berlaku di negara-negara luar merangkumi perbuatan rakyat merusuh di tempat awam, seterusnya menggugat keselamatan orang awam. Oleh itu, pelajar-pelajar di Thailand dan Indonesia memilih Malaysia sebagai tempat pengajian mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mampu menumpukan perhatian sepenuhnya semasa menimba ilmu kerana berasa lebih tenang. Ibu bapa mereka juga akan merasa lebih selesa dan tidak perlu bimbang tentang keselamatan mereka anak. Oleh itu, sudah terang lagi bersulung bahawa Malaysia menjadi pilihan utama pelajar dari negara jiran untuk menimba ilmu. Seterusnya, pelajar-pelajar asing lebih suka melanjutkan pelajaran mereka di Malaysia kerana yuran pengajian rendah. Hal ini disebabkan oleh kadar pertukaran mata wang asing yang rendah yang seterusnya membawa kepada kejatuhan ekonomi dan kelemahan nilai ringgit. Kesannya Malaysia menjadi tumpuan pelajar-pelajar yang berasal daripada tempat dan arah tempat masa mesti guna dari Timur Tengah. Misalnya, nilai ringgit Malaysia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai dolar Amerika. Oleh itu, pelajar-pelajar dari Amerika hanya perlu membayar yuran yang sedikit berbanding dengan yuran universiti di Amerika untuk kualiti pendidikan yang sama. Begitu juga dengan pelajar-pelajar dari Qatar, Abu Dhabi dan Dubai. Kos sara hidup di Malaysia jauh lebih lebih murah berbanding dengan kos sara hidup di negara asal mereka yang seterusnya menggalakkan sangat common kesalahan pelajar. Menggalakkan pelajar dari Timur Tengah terus menyusur masuk ke negara kita. Yuran pengajian serta kos sara hidup yang rendah membolehkan pelajar-pelajar menjimatkan wang dan menggunakan wang tersebut untuk keperluan mereka yang lain seperti membeli buku tambahan. Oleh itu, mereka akan mendaftarkan diri mereka di institusi pengajian tinggi swasta, IPTS dan Universiti Awam UA. Tuntasnya, Malaysia terus dibanjiri mahasiswa dan mahasiswa dari negara asing dan berjaya muncul sebagai salah satu negara yang popular untuk melanjutkan pelajaran. Very good. Selanjutnya, sukatan pelajaran di IPTS dan UA di Malaysia yang bertaraf global juga memainkan peranan signifikan dalam usaha. Kalau dalam menarik, tukar kepada dalam usaha menarik perhatian atau untuk menarik perhatian. Okey, pilih satu. Cikgu pilih untuk menarik perhatian.
pelajar-pelajar asing untuk melanjutkan pelajaran mereka. Sukatan pengajian ini dipantau oleh cendekiawan dan pakar pendidikan yang profesional dan ini menjamin kualiti tinggi. Menjamin kualiti sukatan pengajian tersebut sentiasa tinggi. Sentiasa tinggi. Okey, cuba baiki. Ini struktur ayat salah. Tambahan pula sukatan pengajian yang diajarkan di IPTS dan IPTA yang di UA dikaji dan dinilai oleh Jabatan Akreditasi Negara. Hal ini secara langsung dapat menjamin kualiti serta mutu pendidikan yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara jiran seperti Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Misalnya negara kita mengikut sukatan dari luar negara dengan kerjasama pendidikan, Malaysia juga mengambil langkah mengimport masuk profesor dan pensyarah berkaliber bagi melahirkan lulusan universiti yang bijak pandai. Hal ini sekaligus dapat meyakinkan penuntut dari luar negara untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Taraf kualiti pendidikan negara juga ditingkatkan supaya kita dapat duduk semerendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju lain. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa sukatan pengajian yang bermutu tinggi akan menarik perhatian pelajar dari luar negara untuk menimba ilmu di sini dan hal ini akan mempopularkan Malaysia sebagai pusat pendidikan serantau. Selain itu, pelajar asing berminat untuk menimba ilmu di Malaysia kerana sistem pendidikan negara kita diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana institusi pendidikan di Malaysia mendapat pengiktirafan dalam bentuk sijil daripada universiti terkemuka dunia seperti Universiti Oxford dan Universiti Cambridge. Tambahan pula, pakar pendidikan antarabangsa terus memantau sistem pendidikan di Malaysia dan membuat penambahbaikan yang sesuai supaya pendidikan antarabangsa terus memantau sistem pendidikan Malaysia dan membuat penambahbaikan yang sesuai dengan lain. Sebagai contohnya, Malaysia mula mengamalkan sistem pendidikan Alaf 21 abad ke-21. I think no typing error. Serta UA yang menerapkan budaya pemikiran yang holistik supaya dapat melahirkan lulusan universiti yang dapat bersaing pada peringkat global. Kesannya pelajar-pelajar dari luar negara seperti Filipina dan Afrika akan membuat perbandingan dan mendapati Malaysia mengimplementasikan sistem pendidikan terkini dan moden. Oleh itu, mereka tidak akan menyesal apabila memilih Malaysia sebagai tempat mereka melanjutkan pelajaran kerana mereka yakin bahawa kemampuan serta kewibawaan Malaysia menerajui bidang pendidikan di rantau ini. Not bad. Bukan itu saja, promosi pendidikan di Malaysia yang kiat dijalankan pada peringkat antarabangsa juga berjaya menarik minat pelajar asing untuk menimba ilmu di Malaysia. Institusi pendidikan tinggi IPTS dan UA mempopularkan institusi mereka masing-masing, tak payah masing-masing. Kalau ada mereka, tak payah ada masing-masing. Kalau ada mereka masing-masing, tak payah ada mereka. So I choose to cut off this. Oleh itu, sudah tentu pasukan, cuba highlight ini pada perubahan di sini. Sudah tentu pasukan pemasaran mereka akan menjalankan promosi hebat bagi menarik perhatian pelajar asing. Contoh aktiviti pemasaran yang dibuat ialah penyiarkan iklan IPTS dalam majalah pendidikan dan menyiarkan video promosi mengenai IPTS menerusi rancangan pendidikan untuk menyedarkan pelajar-pelajar tentang universiti mereka. Langkah pemasaran yang lebih drastik yang boleh diambil oleh pasukan pemasaran pula ialah membawa pelancong ke institusi IPTS dan UA untuk membolehkan mereka melihat sendiri, melihat kecanggihan dan kemajuan pendidikan Malaysia cukup sendiri. Tak payah sendiri. Impaknya ramai penonton dari luar negara seperti China akan tertarik untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mempunyai peluang untuk mempelajari bahasa Inggeris di samping melanjutkan pelajaran. Tegasnya, Malaysia menjadi semakin terkenal dalam kalangan pelajar antarabangsa serta menjadi pilihan utama di Asia untuk menimba ilmu. Di samping itu, penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaran juga memainkan peranan penting dalam menjadikan bahasa Malaysia menjadikan Malaysia sebagai satu hub pendidikan yang termasyur. MAS YHUR. Di dunia, negara kita memilih untuk tidak menggunakan bahasa tempatan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan kerana sebagaimana dibahagikan
dilakukan oleh negara-negara seperti Jepun, Korea dan China. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Inggeris sudah diterima sebagai bahasa antarabangsa yang utama. Penguasaan dalam bahasa Inggeris juga amat penting ketika melangkah ke dunia pekerjaan. You're right. Sebagai contohnya, semua kolej dan universiti di serata Malaysia menggunakan buku teks dalam bahasa Inggeris. Pensyarah tutor serta profesor juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan. Bahasa pengantar yang utama. Pengantar. Lebih-lebih lagi, pelajar universiti dikehendaki menghantar tugas mereka dalam bahasa Inggeris. Bahasa huruf kecil. Oleh itu, pelajar-pelajar yang fasih berbahasa Inggeris dapat bersaing secara sihat dalam pasaran global. Terdapat juga ibu bapa. Ibu bapa tak boleh rapat lemah jarak. Yang sanggup membawa anak mereka sejauh beribu-ribu kilometer ke Malaysia untuk mendalami bahasa Inggeris atau melanjutkan pengajian mereka kerana mereka tidak mahu ketinggalan dalam keperluan arus perdana yang mementingkan penguasaan bahasa Inggeris. Bahasa huruf kecil. Kalau subjek bahasa Inggeris, baru lebih itu huruf besar. Okey, cikgu bagi ada sedikit. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Cikgu lupa nak bagi tadi. Ini semua salah. Bahasa Inggeris pun salah. Ini betul pula. Kalau subjek bahasa Inggeris baru huruf besar. Okey. Konklusinya, Malaysia merupakan salah satu hub pendidikan yang tersohor di dunia. Kemasukan pelajar asing bagi tujuan melanjutkan pelajaran mendapat pujian negara serantau. Tak payah dari. Okey. Mendapat pujian negara serantau. Dan seterusnya membolehkan Malaysia berkembang maju dalam bidang pendidikan. Hal ini juga telah memasyhurkan MAS YHUR. Betul, pada peringkat global, pendidikan Malaysia terus menjadi pilihan utama pelajar asing untuk menimba ilmu. Ekonomi negara dapat dirancangkan lagi dan kualiti kehidupan rakyat juga terus berpeluang. Di negara sendiri juga akan dinaik taraf. Pada 3 Mei 2013 bertempat di Barat Meksiko, mantan Presiden Amerika Barack Obama mengatakan bahawa apabila kita belajar bersama-sama, kita akan menguasai ilmu bersama-sama. Beliau juga menegaskan bahawa jika kita bekerja bersama-sama, kita akan makmur bersama-sama. Oleh itu, saya berharap agar penonton dari seluruh pelosok dunia akan terus memilih Malaysia sebagai hub pendidikan supaya negara kita terus membangun dan maju demi wawasan 2030. 84%, not bad. Cemerlang bawah. Pertama, dari segi tema, tepat. Dari segi idea, menjawab tugasan. Dari segi bahasa, lancar dan gramatis, walaupun ada kesilapan minimum. Pengolahan menarik dan wacana lengkap. Okay. Pelajar ini boleh dapat markah lebih tinggi jika setiap isi penting itu ada fakta, analisis atau ungkapan seperti ini. Okay, ungkapan seperti yang diberitahu oleh Barack Obama dan sebagainya. Anyway, good luck dan all the best kepada kamu. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.